Okey, hari ni kita nak masuk baru kita nak masuk bahagian sebenarnya yang belum kita cover lagi, iaitu keseimbangan pengguna bagi kes dua barang. Okey, kita terus kepada harga yang berbeza. So seperti yang kita tahu sebelum ini, keseimbangan bagi dua barang harga berbeza ni akan dicapai apabila kita samakan marginal utility per ringgit barang tersebut. Contohnya barang tu barang X, marginal utility per ringgit barang X istilah sama dengan marginal utility per ringgit barang Y. MUX per PX samakan dengan MUY per PY. Ataupun kalau ada lagi 3 barang Z, samakan dengan marginal utility Z. Marginal utility per ringgit barang Z lah, MUZ per PZ. Okey. Okey. Kita kena buat andaian untuk membuat analisis kita. Andaikan pengguna dia mempunyai pendapatan dengan anggaran RM19, dengan pendapatan dia RM19, dan dia menggunakan pendapatan RM19 untuk membeli dua barang. Okey, sebab kita nak tengok keseimbangan dua barang kan. Tadi kita tengok keseimbangan satu barang X saja. Sekarang kita ada dua barang, iaitu barang X dan barang Y. Dengan harga X diberikan andaian RM3, RM RM3 dan harga Y RM2. Okey. Jadi bila kita nak jawab soalan perkiraan, soalan esei dan sebagainya, analisis jadual kita tu mesti tidak dapat tidak tiga perkara ini dia akan bagi. Okey, kalau tak ada pendapatan, tak ada harga X, tak ada harga Y, kita tak boleh buat analisis. Kita tak akan membuat conclusion tentang keseimbangan, kuantiti keseimbangan. Dia mesti ada tiga benda ni. Okey, sebab tiga benda ni berkait dengan syarat asas, syarat pencukup. Okey, seperti yang kita tahu, keseimbangan pengguna tidak akan dianggap dicapai oleh pengguna jika dia tidak memenuhi kedua-dua syarat tadi, terutama syarat asas dan syarat pencukup. Syarat pencukup tu ialah jumlah perbelanjaan sama dengan jumlah pendapatan. Jadi macam mana kita nak tahu jumlah perbelanjaan sama dengan jumlah pendapatan kalau kita tak tahu harga barang X dengan harga barang Y? Jadi sebab tu kita kata harga X, Y dan pendapatan ni mesti akan diberikan dalam soalan. Okey? Contohnya, okey, bila kita tengok pada jadual yang diberikan ini, okey, nampak jadual saya kan? Okay, kuantitinya yang pertama sekali kita tengok start kos sifar ke satu. So kita tengok sini dia bukan bermula dengan sifar, tapi dia bermula dengan satu. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6 lah. Okay, so maknanya di sini ada angka untuk marginal utility per ringgit ni ada angka, bukan dash. Kalau dia bermula dengan sifar, so dash untuk marginal utility per ringgit dan sebagainya lah. Okay, itu pertama sekali. Yang kedua, kita tengok kolom yang diberi ini adalah apa. Kalau kita tengok contoh satu barang tadi, dia bagi dengan jumlah utility ataupun kita panggil TU. TU tu total utility. Okey. Bila total utility, so kita nak dapatkan keseimbangan, kita mesti tukar total utility tadi kepada marginal MU. TU tukar kepada MU. Tetapi dekat sini dia dah bagi marginal utility. So ada dua barang X, marginal utility barang X dan marginal utility barang Y. Okey, so bermakna dekat sini ni ada dua barang dan harga dia adalah berbeza. Nampak? Harga X RM3, harga Y RM2. Kalau saya kata tadi sebelum ini kan, kalau harga sama tu maknanya harga X RM3, harga Y RM3. Ataupun harga X RM2, harga Y RM2. Harga sama. So, dalam jadual ni kalau dia bagi marginal utility barang X dengan marginal utility barang Y, kita tak perlu cari marginal utility per ringgitnya. Sebab saya dah bagi tahu tadi, kalau dua barang harga sama, kita je samakan marginal utility kedua-dua barang tersebut. Maknanya kita menggunakan data ini. Marginal utility X ni yang sama dengan marginal utility Y. Kita tak perlu bagi marginal, kita perlu cari marginal utility per ringgit. Itu kalau harga sama lah. Tapi dalam kes ni harga berbeza. Harga barang X 3, harga barang Y 2. Okey. Jadi
Bila harga berbeza, jadual dia bagi marginal utility barang X. So kita kena cari kolom baru. Ada satu lagi kolom baru, marginal utility X dibagi dengan harga barang itu. Okey. MUX per PX kena ada kolom baru. Yang kedua MUY per PY pun kena ada. Sebab harga berbeza ni, RM3 dan RM2. Okey. Tu. Okey. Nilai marginal per ringgit. Utility per ringgit bagi barang X dengan barang Y. Okey. Okey, sebab tu saya kata tadi, sebab dalam jadual tadi dia bagi marginal utility saja kan. So sekarang ini pelajar harus mendapatkan nilai marginal utility per ringgit barang X dan juga marginal utility per ringgit barang Y. Sebab apa kita kena cari marginal utility per ringgit barang X dengan marginal utility per ringgit barang Y? Sebab harga barang ini berbeza. Harga barang X RM3 tadi. Harga barang Y RM2. Okey, macam mana kita dapat? Kita dapat untuk unit kuantiti satu ni, kita dapat marginal utility per ringgit. Marginal utility per ringgitnya adalah 11. Macam mana kita dapat 11 ni? Kan marginal utility per ringgit ni kita dapat apabila kita MU-nya dibagikan dengan harga dia. So harganya RM3 lah. Marginal utility pada unit pertama ni, kuantiti satu ni, dan jadual sebelum ini ialah 33. Jadi 33 bahagi dengan harganya 11 lah. So kita dapat 11. Okey. So macam mana kita dapat 8 pada unit yang kedua bagi marginal per ringgit barang X. Unit kedua ni dalam kolom sebelum ini, jadual sebelum ini, marginal utility barang X 24. Bagi dengan harganya 3. Okey, itu maksud marginal utility per ringgit dia. So kita dapat 8 ni, 24. MU-nya 24 dibagi dengan harganya 3. So dapat 8. Okey. So pada unit yang ketiga kita dapat 6 apabila MU-nya 18 dibagi dengan harganya 3. So kita dapat 18 bagi 3 dapat 6 lah. Dan untuk unit yang keempat kita dapat 4. Macam mana? Marginal utility-nya dalam jadual sebenarnya 12. Bahagi dengan harganya 3. 12 bagi 3, 4. Dan begitulah pada unit yang kelima, dia dapat 8. Marginal utility-nya adalah 8. Bahagi dengan harganya 3, 2.67. Dan begitu juga pada unit yang keenam, MU dia adalah 3. Dibahagi dengan harganya adalah RM3. So, 3 bagi 3, 1. Okey, jelas So kita dapat dekat sini marginal utility per ringgit ni diperolehi apabila kita bahagikan MU-nya dengan harga barang tersebut. Okey, kenapa kita bahagikan harga? Sebab kita nak mencari kombinasi yang memenuhi syarat yang pertama, iaitu MUX per PX. Sebab apa? MUX per PX mestilah sama dengan MUY per PY. Sebab harga dua-dua barang ni berbeza. Barang X harganya RM3, barang Y harganya RM2. Jadi untuk barang Y, kita dapat, macam mana dapat 14? Marginal utility barang Y pada unit pertama adalah dalam jadual sebelum ini adalah 28. Dibahagi dengan harganya RM2. Jadi kita dapat 14. Okey. Dan untuk yang unit yang kedua bagi marginal utility per ringgit barang Y adalah kita dapat 12 ni apabila marginal utility Y itu pada unit kedua adalah 24 dibahagi dengan harganya 2, so dapat 12. Okey, dan macam mana kita dapat pada unit yang ketiga 10 ni, marginal utility-nya adalah 20 pada unit yang ketiga kan, dibahagi dengan harganya 2, so 10 lah. Dan macam mana dapat 8? Kita bagikan 16 marginal utility-nya dengan harganya 2. 16 bagi 2, 8. Dan untuk unit yang kelima kita dapat 6 tu apabila marginal utility-nya 12 dibahagi dengan harganya 2.
So dapat 6. 12 bagi 2, 6. Dan untuk unit yang terakhir, unit yang ke-6, marginal utility barang Y-nya pada unit yang ke-6 tu bagi barang Y adalah 8. 8 util. Bahagi dengan harganya RM2, RM RM2. 8 bagi 2, 4. Okey. So kita dah dapat dah. Okey. Jangan tanya saya kenapa. Kalau nak tanya pun boleh. Kenapa kita kena cari marginal utility RM1? Sebab ada dua barang harga berbeza. Satu RM3, satu RM2. Sebab tu kita kena cari marginal utility per ringgit. Tapi kalau saya dah bagi tahu tadi, kalau dua barang ini harga sama, kita tak perlu cari marginal utility per ringgit, tak perlu dibahagi dengan harganya. Sebab kita je samakan MUX sama dengan MUY saja. Kita ambil pada jadual sebelum ni saja. Kalau harga barang tu sama lah. Tapi sebab harga barang berbeza, dia syaratnya MUX dibahagi dengan PX sama dengan MUY dibahagi dengan PY. Tapi sebab dalam kes ni, dalam sedang kita kaji ni, ada dua barang je, iaitu barang X dengan barang Y. Tapi kita kena ingat, seperti yang saya cakap tadi, soalan mungkin ada 2 atau 3 barang lagi. 3 atau 4 barang pun dia boleh bagi. Cuma dalam ni ada barang 2 je, X dengan Y. Tapi ada soalan barang X, barang Y, barang Z, ataupun barang A, B, C, D, ada 4 barang tu ada. Yang penting, kalau 4-4 tu harga berbeza, you kena cari 4 kolom. Marginal utility per ringgit barang X, marginal utility per ringgit barang Y, marginal utility per barang Z, marginal utility berapa barang lagi? 10 barang. Okey, kena cari marginal utility per ringgit. Itu maksud dia. Okey. Tapi basically-nya 2 barang lah. Okey. So, 2 barang harga berbeza, ni syarat dia. MUX per PX mestilah sama dengan MUY per PY bagi syarat asas. So, dalam kes ini, kita dah faham kenapa kita menggunakan marginal per ringgit barang X yang sama dengan marginal per ringgit barang Y. Yang memenuhi syarat yang pertama ni, yang berwarna merah. Merahnya ada makna lah. Kalau saya tunjuk tadi, warna merah, ada warna biru ni kan. Maknanya ada makna tu. Jadi kita dapati ada satu kombinasi. Nampak? Kombinasi. Ini penting juga ni. Part paling penting sekali yang kita sedang bincang untuk top 4 ni. So, bila you dapat marginal utility per ringgit barang X dengan marginal utility per ringgit barang Y, so kita samakan lah. Itu maksudnya sama. Nampak tu? Sama. So, dalam kes ini ada satu kombinasi yang sama. Marginal utility per ringgit barang X 8 sama dengan marginal utility per ringgit barang Y 8 juga. So, bermakna 8 sama dengan 8 lah. Marginal 8 Okey. Satu kombinasi diperolehi. 8 Okey, saya tunjuk tu. Kuantiti yang 8 bagi barang X adalah 2. Okey. Dan bagi barang Y, marginal per ringgit 8 sama dengan barang X ni adalah pada unit yang ke-4. Okey. Unit yang ke-4. So, kita dapat satu kombinasi. Kombinasi A nama dia. Yang memenuhi syarat MUX per PX sama dengan MUY per PY. Iaitu 2 barang X, 2 unit barang X. 2 X campur 4Y. Itu maknanya 2 unit barang X, 2 unit barang X, 4 unit barang Y. Itu kombinasi yang pertama. Yang saya tulis A dekat sini. Okey. Dan kemudian kombinasi yang kedua, kita ada marginal utility per ringgit barang X yang sama dengan marginal utility per ringgit barang Y 6. Ini marginal utility per ringgit barang X yang sama dengan marginal utility per ringgit barang Y ini 6. Tadi 88, sekarang 66. Berapa? Barang X berapa kuantiti dia? 3 barang X, 3 barang X, 5 barang Y. Kan 5 barang Y. 3 barang X, 5 barang Y. Okey? 3 unit barang X campur dengan 5 unit barang Y. Dan kita ada kombinasi yang ketiga, 4. Marginal utility per ringgit barang X yang sama dengan marginal utility per ringgit barang Y, iaitu 4. Sama juga. Okey, kita ada 3 kombinasi. 88, 44, 66. Okey, yang lain tu tak sama. 11 sini mana ada 11, 14 mana ada 14 sini, 10 pun tak ada.
Kan? Satu pun tak ada. Jadi yang berwarna merah, biru dan hijau. Ini saja yang ada. So kombinasi yang ketiga ni adalah kombinasi C, iaitu 4 unit barang X, 6 unit barang Y. Okey, kita tulis 4X plus 6Y. So ada 3 kombinasi barang. Ni kita sebut barang kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C lah. Kombinasi. Tulis macam ni kombinasi barang yang memenuhi syarat asas MUX per PX sama dengan MUY per PY, iaitu pertama, tak tulis AB pun tak apa. Pertama, kombinasi 2 unit barang X dan 4 unit barang Y. Nak tulis gitu pun tak apa. Kombinasi kedua, 3 unit barang X dan 5 unit barang Y. Dan kombinasi yang ketiga atau kombinasi C, 4 unit barang X dan 6 unit barang Y. Okey, macam mana dapat 4 unit tu? Ni kan, 4 unit dan 6 Y. Okey, tu. So, 3 kombinasi yang memenuhi syarat asas. Dan kita dah sedia maklum sebelum ini. Walaupun kita dapat memenuhi syarat asas ni, ada 3 kombinasi barang, tapi kita dah bagi tahu selagi tidak memenuhi syarat pencukup atau syarat yang kedua ni, pengguna belum dianggap memaksimumkan utility. Okey, syarat pencukup bagi 2 barang ni, jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang X campur dengan jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang Y, campur 2 ni mestilah sama dengan pendapatan. So kita kira satu-satu. Ni kombinasi A ni harganya RM3, darab dengan kuantitinya berapa? 2 unit, campur dengan harga barang Y RM2. Harga barang Y RM2 kan, kuantitinya berapa? 4. Jadi 2 darab 3 6, 2 darab 4 8, 6 campur 8 14. RM14 ni adalah jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang X dan Y. RM14. Sebanyak RM14 dihabiskan, dibelanjakan oleh pengguna ini ke atas kombinasi ini. Kombinasi A ni iaitu 2X 4Y. 2X dan 4Y. Okey, kita tengok kombinasi B. Berapakah jumlah perbelanjaan pengguna ke atas kombinasi B? Harga barang B RM3 darab dengan kuantiti barang B 3. 3 darab 3 9. Harga barang Y, berapa harga barang Y? RM2 kan? Darab dengan kuantiti dia yang memenuhi MUX per PX sama dengan MUY per Y 5 ni, 2 darab 5 10. So 9 campur 10 19. Maknanya RM19 inilah jumlah perbelanjaan pengguna ke atas kedua-dua barang X dengan barang Y berjumlah RM19. Okey. Dan bagaimana dengan jumlah perbelanjaan pengguna ke atas kombinasi yang ketiga ni? 4X 6Y. Jadi 4X 6Y ni 4 darab harganya 3, RM12. RM2 harga dia darab dengan kuantiti yang dibeli 6. 2 darab 6 RM12, RM24. Ni perbelanjaan pengguna ke atas barang X RM12. 3 darab 4 12. 2 darab 6 ni perbelanjaan pengguna ke atas barang Y RM12 juga. So, RM12 perbelanjaan pengguna ke atas barang X campur dengan RM12 perbelanjaan pengguna ke atas barang Y, bermakna perbelanjaan keseluruhan pengguna ke atas kedua-dua barang ini adalah berjumlah RM24. Itu maksud dia. So, kita kena memenuhi kedua-dua pengiraan ini. Syarat asas, ni nak dapat dia. Tadi kita tunjukkan. Yang kedua, syarat pencukup. Jumlah perbelanjaan sama dengan jumlah pendapatan. Okey, yang mana yang sama? Kita balik semula kepada jumlah pendapatan yang diberikan pada asal soalan tadi. Pendapatan yang diandaikan adalah sebanyak RM19. Betul tak kan? Jadi, dia dah bagi awal-awal lah. Pendapatan RM9, harga RM3, harga X RM3, harga Y RM3. Jadi, kita boleh buat conclusion. Kesimpulan yang kita boleh buat ialah keseimbangan pengguna capai dengan membeli, apabila pengguna membeli kombinasi B, atau tak payah sebut kombinasi B, tak apa, membeli kombinasi 3 unit barang X
dan 5 unit barang Y. Kerana jumlah perbelanjaannya sama dengan jumlah pendapatannya, iaitu jumlah perbelanjaan habis belanja pun RM19, pendapatan pun RM11. Itu maksud semua habis dibelanjakan. Ayat ni tak kisah, tapi kombinasi yang memaksimumkan kepuasan ni kena ada. 3X 5Y. Dengan membelanjakan semua pendapatan yang dia ada, kena sebut keseimbangan pengguna. Kalau tak sebut keseimbangan pengguna, kita beritahu pengguna memaksimumkan utility. Okey, tak kira, yang penting ayat-ayat sebegitulah. Ni contoh dia. Okey, saya harap fahamlah. Okey, ini basic untuk mencapai keseimbangan pengguna bagi harga barang yang berbeza. 2 barang harga berbeza. Mungkin 3 barang, 4 barang, tapi harga berbeza. Ni cara dia. Okey, ni. Okey, kita tengok kes soalan advance yang kedua ialah apabila berlaku perubahan tingkat harga dan juga pendapatan. Tapi dalam kes ni kita kita tengok dulu berdasarkan jadual 3 dan andaian yang sama. Okey, so yang ni sama je. Dan saya kata seperti awal-awal tadi, pendapatan dia akan bagi, harga barang X dia akan bagi, harga barang Y dia akan bagi. Okey, kalau tak ada ni tak boleh jawab soalan. Okey, kita kena ada maklumat pendapatan dan harga kedua-dua barang. Dan jelas menunjukkan kat sini, walaupun kita belum tengok jadual dan sebagainya, belum kira keseimbangan, kita tengok harga berbeza, RM3 bagi barang X, RM2 bagi barang Y. For sure lah. Nak dapat keseimbangan bermakna kita kena MUX per PX sama dengan MUY per PY. Yang itu. Lainlah kalau saya kata tadi, kalau harga barang, awak tengok sini harga barang sama. Harga barang X 3, harga barang Y pun RM3. So bermakna untuk mencapai keseimbangan asas, untuk syarat asas, kita just tak perlu MU bahagi dengan harga PX. Kita just MU sama je. Sama MUX samakan dengan MUY saja. Tapi kebanyakan soalan memang harga berbeza lah. So kita kena MUX per PX sama dengan MUY per PY. Okey, apakah yang berlaku pada keseimbangan pengguna ni jika diandaikan harga barang X ni dia berubah? Dalam kes ni dia mengandaikan harga barang X ni telah mengalami penurunan dan sekarang harga barunya RM1. Kalau sebelum ni harga asalnya RM3, sekarang dia turun kepada RM1. Jadi sudah pastilah dengan penurunan, perubahan harga X yang baru ni akan menyebabkan nilai bagi marginal utility per ringgit barang X ni dan barang Y yang baru ni, dia tak samalah. Kan? Dia akan jadi ketidakseimbangan baliklah. Dia akan lain lah. Terutama bagi kolom MUX per PX lah. Okey, harga Y tak berubah. So marginal per ringgit barang Y ni sebenarnya tak ada apa-apa pun, sama kekal macam asal sebab harganya tak dua. Tapi sekarang ni harga baru ni bagi X. Okay. So kita bila harga X yang berubah, so kolom marginal utility per ringgit barang Y ni, marginal per ringgit barang Y ni, dia kekal lah sebab harganya tak berubah sama je RM2. Tapi yang berubah harga X. Harga X turun kan daripada RM3 kepada RM1. Jadi bermakna kita kena buat kolom baru. Kena cari kolom baru marginal utility per ringgit barang X yang baru. Sebab tu kita kena tulis kolom baru ni, kita tak boleh kolom lama MUX per PX kosong. Ni yang baru MUX per PX 1. Kolom baru lah ni dengan harga baru RM1. So kita dapatlah nilai marginal utility per ringgit barang X berdasarkan harga baru X, iaitu RM1. Okey. Jadi macam mana dapat? Kita marginal utility 33 kan, asal 33 dibagikan dengan harganya adalah RM1. Caranya, tapi sebenarnya bila kita dah tahu dah dibagi dengan RM1, jadi nilai MU dia tu sebenarnya sama dengan MU per ringgit lah kan. 33 dapat 33 jugalah sebab bagi dengan 1. Semua bagi dengan 1. MU nya bagi dengan 1. Okey. Jadi kita dapatlah semua. Saya tak tunjuk semualah sebab memang benda simple saja kan. Bagi dengan 1. MU nya bagi dengan RM1. MU bagi RM1 je, sama je lah. MUX dia sama dengan MUX per PX 1. Okey. Okey. Kemudian
untuk memenuhi syarat asas iaitu MUX per PX1 sama dengan MUY per PY, didapati ada sama. Nampak 12, 12. Nampak kan? 12, 12. Marginal utility per ringgit X yang baru berdasarkan harga baru ni yang sama dengan marginal utility per ringgit barang Y, 12, 12. So, kuantiti kombinasi keseimbangan yang pertama, kombinasi yang pertama yang memenuhi syarat asas adalah 4X, nampak ni, 4X dan 2Y. Bagi barang Y, 2Y. Okey. Okey, ini kombinasi lah, kita tunjuk kombinasi ya. Ini kombinasi 12 ni maknanya 4X 2Y. Okey, kombinasi yang pertama. Yang memenuhi syarat. Kombinasi yang kedua 8. Nampak? 10 tak ada, sini tak ada 10. 6 pun tak ada, 4 pun tak ada, 3 pun tak ada, 18 pun tak ada. Jadi 8 ada. Jadi 8 ni bagi barang Y 4Y. Kombinasi yang kedua 4Y dan 5X. Okey. 4Y campur 5X. Cara dia. Kita ada dua kombinasi barang yang memenuhi syarat asas. Jadi berdasarkan kepada jadual tadi tu, kombinasi yang memenuhi syarat asas yang cukup ada seperti berikut. Okey, syarat yang memenuhi sini kena tulis PX1 ni terlupa ni sebab yang baru kan syarat asas, tapi orang tahulah MUX per PX sama dengan MUY per PY ni maknanya 4X 2Y. Okey, kombinasi yang 4X 2Y, kalau saya undur balik 4X 2Y tu yang ni tadi ni kan yang 4X 2Y yang ini. Okey, ni 4X 2Y. Okey, tu. Dan syarat yang kedua 5X 4Y. Okey. So ada dua kombinasi apabila harga berubah. Harga baru X berubah kepada RM1 sekarang. Okey. Dan bila dua kombinasi ni kita tak boleh kata memaksimumkan utility lagi sebab dia mesti memenuhi syarat pencukup yang kedua, iaitu PX darab QX campur dengan PY darab QY sama dengan pendapatan. So, bila kita kira salah satunya, kombinasi A ni, harganya RM1 darab dengan kuantitinya 4. Okey, campur dengan harganya RM2 bagi barang Y, darab dengan kuantiti Y-nya adalah 2. Okey, jadi 4 campur 4, RM8. RM8 tu maknanya apa? Maknanya jumlah pembelanjaan pengguna ke atas barang X dengan Y ni sebanyak RM8. Bagi kombinasi B pula, harga RM1 darab dengan kuantiti X-nya 5 campur dengan harga barang Y 2 darab dengan kuantiti yang memenuhi syarat asas 4 ni bagi barang Y, 2 darab 4 8, 8 campur 5 RM13. Apa yang kita boleh kata? Kita boleh kata kesimpulan yang kita boleh buatnya 8 dengan 13. Jumlah perbelanjaan 8 dengan 13. Jadi keseimbangan pengguna dikatakan tidak tercapai. Okey, tak semestinya semuanya capai, tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Kerana tidak dapat memenuhi syarat pencukup. Dia memenuhi syarat asas tetapi tidak memenuhi syarat pencukup. So maknanya tidak ada kombinasi yang memberi kepuasan yang maksimum kepada pengguna ini. Apabila harga barang X berubah daripada RM3 kepada RM1. Itu conclusion yang boleh kita buatlah untuk pengiraan ini. Okay. Jadi pengguna mampu membeli kombinasi A 4X 2Y dan kombinasi B 5X 4Y kerana pengguna mempunyai pendapatan. Memanglah sebab pendapatannya banyak. Dia ada duit RM19. Kombinasi A ni dia belanjakan daripada RM19 pendapatan dia. Dia belanjakan RM8 je. Sikit je dia belanja. Separuh daripada perbelanjaan dia. Kurang daripada separuh. Kalau kombinasi B ni dia belanjakan kat atas barang X dengan barang Y ni sebanyak RM13 je. Sedangkan duit dia ada RM19. 13 ni kan rendah. Maksudnya ada baki lagi, lebih duit lagi berapa? 19 tolak 13 ni berapa? RM6. Betul tak? So bermaknanya RM6 tu masih belum dihabiskan. Jadi pengguna dikatakan tidak memaksimumkan kepuasannya ataupun tidak mencapai keseimbangan pengguna. Itu yang kita boleh katakan lah.
Sebab tu kita kata, maka pengguna akan memilih kombinasi yang memberi tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Tapi kalau diberi pilihan, dia akan memilih yang B lah. Walaupun B pun dianggap belum mencapai kepuasan yang maksimum. Okey, sebab apa? Dia membelanjakan banyak duit, RM12, RM13 berbanding dengan 8. Tapi masih belum capai ni. Cuma ini yang paling tinggi kepuasannya. Okey. Yang itulah conclusion bagi kes inilah. Okey. Jelas Okey, kita tengok kes dua barang. Bagaimana kita nak mencapai keseimbangan pengguna ni bagi dua barang, tapi bagi kes ini keseimbangan asal macam tadi juga. Kita andaikan pendapatan pengguna RM19, sama macam tadi. Pengguna membeli dua barang X, barang Y. Harga barang X RM3, harga barang Y RM2. So, harga barang berbeza antara dua barang ni kan. RM3 satu, RM2 satu kan. So, maknanya dia masih kekal macam yang tadi juga. So, nak mencapai kepuasan maksimum syarat asasnya MUX per PX sama dengan MUY per PY lah. Tapi kes ini ialah bagi kes perubahan pendapatan pula. Dia bukan harga saja boleh mengubah keseimbangan, tetapi juga pendapatan juga boleh mengubah kombinasi keseimbangan. Kesan perubahan pendapatan terhadap keseimbangan pengguna, dengan kita mengandaikan bahawa pendapatan pengguna ni telah meningkat daripada sebelum ni 19 kepada 24. Okey, 19 kepada 24. So maknanya kita kena cari marginal utility per ringgit kedua-dua dulu. Okey, kan marginal utility per ringgit itu mana MU bagi barang itu, barang X bahagikan dengan harga barang itulah. Okey, so kita dapat yang inilah. Okey, ringkas katanya kita dapat bagi barang marginal per ringgit bagi barang X ni ialah 11. Maknanya 11 ni dia dah bagilah, kita dah tahu dah, siap-siap kita dah tahu dah kan, apabila MU-nya dibagi dengan harganya. Okey, inilah 11,864,2.671 untuk marginal utility per ringgit barang Y, 14, 12, 10, 8, 6, 4. Jadi kalau kita tengok sini ada 3 kombinasi yang sama marginal per ringgit kedua-duanya. Margin per ringgit barang X ni sama dengan margin per ringgit barang Y ni. Yang merah ni 88, yang biru 66, lepas tu yang hijau 44. Okey, yang lain tak boleh. 11 sini tak ada 11, 10 pun tak ada. Kan? So ada 3 kombinasi yang kita dapat kesan kat sini. So bila kita tengok pada kombinasi tu yang memenuhi syarat asas MUX per PX sama dengan MUY per PY adalah kombinasi yang pertama, 2X 4Y. Okey, yang ni saya tak perlu terang detail lah sebab kita dah terang tadi. Okey, kita ada 3 kombinasi tadi kan, 3X 5Y dan kombinasi yang ketiga, kombinasi C, iaitu 4X 6Y. Okey, 3 kombinasi barang yang memenuhi syarat asas MUX per PX sama dengan MUY per PY. Jelas kan? Okey, bila kita dah memenuhi syarat asas, tiga kombinasi ni, so kita kena kira perbelanjaan dia lah. Kena tahu syarat pencukupnya. Perbelanjaan sama dengan pendapatan. So dengan harga dia tadi RM3, darab dengan kombinasi kuantiti yang baru, kombinasi ni 2 unit kan. Jadi 2 darab 3 campur dengan harga Y RM2 darab kuantiti Y 4. Okey, jadi bermakna 2 darab 3 ni 2, 6 campur 8, 14. So perbelanjaan pengguna bagi kombinasi pertama ni, kombinasi A ni sebanyak RM14. Untuk kombinasi B, kombinasi kedua lah, harga darab kuantitinya 3 darab 3 dengan harga Y RM2 darab dengan kuantitinya 5, kuantitinya 5Y kan. So perbelanjaannya RM19. Dan kombinasi yang ketiga tu C, kombinasi C tu harganya darab dengan kuantitinya 4, 3 darab 4, 12, darab dengan kuantiti harganya 2, darab dengan kuantiti 6 unit Y, so RM24. Kombinasi C lah. Okey, kombinasi C ni adalah 4 unit barang X dan 6 unit barang Y. Kerana jumlah perbelanjaannya iaitu sebanyak RM24 ni sama dengan pendapatannya yang baru. Tadi kan pendapatan berubah daripada 19 kepada 24. So pendapatan yang barunya 24 tu sama. Dia habiskan lah. Maknanya semua perbelanjaannya dihabiskan.
sebanyak RM24 seperti pendapatan. Ayat tak kisah macam mana pun, yang penting sampai. You beritahu pengguna telah memaksimum. Ayat maksimum, ayat mencapai maksimum ataupun mencapai keseimbangan pengguna apabila beritahu kombinasi itu beritahu apabila perbelanjaan sama dengan pendapatan ataupun perbelanjaan semua wang dihabiskan. Macam tu. Pilihan masing-masing. Maknanya kita sebut kombinasi, kita sebut keseimbangan, kita sebut perbelanjaan pendapatan dia. Okey? So lengkap jawapan, kesimpulan kita tu dah lengkap. Memang kita dari segi pengiraan kita dah boleh stop dekat sini lah, kita boleh berhenti dekat sini. Maknanya kita dah buat conclusion dah kan. Kombinasi yang memaksimumkan keseimbangan yang baru dia apabila pendapatan berubah kan. Jadi tapi ada satu soalan advance, bagaimana pengguna cuba merelatekan perubahan harga dengan perubahan pendapatan ni dengan menerbitkan keluk permintaan individu ni. Kan dia macam kes satu barang tadilah. Jadi yang itu kita kena tengok. Tapi bagi kes dua barang lah, tadi satu barang kita dah tengok macam mana, yang kita tengok bagi dua barang. Okey, dia kena buat andaian. Ini soalan esei Ini soalan esei biasanya. Bila soalan esei, pelajar kena memberi andaian-andaian yang tersendirilah. Maknanya kita hanya mengandaikan dua barang saja. Tak perlu ada 3-4 barang. Lagi banyak lagi pening lah kan. Kita buat dua barang saja, dan kita andaikan harga barang yang berbeza lah. Satu, kalau kat sini kita ambil data tadi lah, iaitu harga X RM3, harga Y, barang Y ni RM2. Kemudian pendapatan kita ambil yang tadi juga RM19, kita ambil yang tadi juga. Dan kena bagi marginal utility. Marginal utility bagi barang X ni adalah 30 util. Okay? Kita andaikan. Dan marginal utility bagi barang Y ni pada masa kuantiti tersebut, pada harga tersebut ialah 20 util. Okey, untuk barang marginal utility barang Y lah. Okey. Dan semasa harga X RM3, sebagai harga X RM3 tu, kita andaikan kuantiti X tu adalah sebanyak 3 unit. Okey. Ni memang kita kena bagi. Kita kena bagi harga dia, kita kena bagi pendapatan dia, kita kena bagi marginal utility-nya dan kuantiti dia. Okey. Jadi kenapa kita andaikan kuantiti barang X sahaja tapi tidak kuantiti barang Y? Sebab kita nak terbitkan keluk permintaan individu ni bagi barang X. Sebab itu kita kena bagi andaian ataupun andaian awal bagi kuantiti awal bagi X lah. Sebab bila kita nak terbitkan keluk permintaan barang X, so harga barang X yang akan berubah, yang akan mempengaruhi kuantiti barang X. Kalau kita nak menerbitkan keluk permintaan individu ni ialah keluk permintaan bagi barang Y, so bermaknanya kita kena buat andaian perubahan harga barang Y lah, dan kuantiti barang Y yang asal kena ada lah, dan juga kuantiti barang Y yang baru pun kena ada. Tapi sebab dalam kes ni kita nak menerbitkan keluk permintaan individu bagi barang X, so kita andaikan harga X asal RM3, harga kuantiti X yang asal adalah 3 unit. Okey. Dan keseimbangan asal pengguna ni dia akan dicapai apabila memenuhi syarat asas yang biasalah, iaitu syarat asasnya MUX per PX sama dengan MUY per UY. So dekat sini marginal per ringgit barang X sama dengan marginal per ringgit barang Y ni 10-10 sama. Okey. Dia sama ni bermakna keseimbangan asal. Ni keseimbangan asal. Mana pada waktu ini MU, sebab tu kita bagi MUX tu 30 tel. 30 tel bagi dengan harganya RM3, 10 lah. Margin per ringgit barang X 10, dan margin per ringgit barang Y ni 10 ni kerana marginal utility barang Y nya pada masa ini ialah 20 tel. 20 tel bagi dengan harganya RM2, kan, harga barang Y RM2 kan. Jadi 10 juga. 10 ni marginal utility per ringgit barang Y sama dengan marginal utility per ringgit barang X, 10 juga. Marginal utility barang X 10 ni sebab 30 tel barang X bagi dengan harga RM3, harga barang X. 10 marginal utility barang Y ni kerana 20 marginal utility-nya 20 tel bagi dengan harga barang Y 2. Okey. Ni kita faham so dia waktu ini dengan kombinasi ini, harga ini dengan kuantitinya dengan marginal utility-nya, okey, dia mencapai
keseimbangan. Okey? Sebab margin per ringgit kedua-dua ni pada waktu ini sama. Okey? Faham situasi sebelum apa-apa berlaku. Okey. Dan pada waktu itu perbelanjaannya sama dengan pendapatan lah. Kalau kita darabkan harga dengan kuantitinya, harganya RM3 kan, darab kuantiti, sebab tu kita bagi kuantiti tu. Kuantiti dia ni, okey, kita andaikan kuantiti Q5, maknanya jumlah perbelanjaan RM9 lah. RM9 sama dengan pendapatan. Okey, so kalau kita tulis kat bawah ni bermakna jumlah perbelanjaannya RM19 sama dengan pendapatannya RM19. Itu maksud dia. Okey. Okey. So ini keseimbangan asal. So tak ada apa-apa lah. Untuk proses pemaksimuman utility ataupun kita panggil keseimbangan pengguna ni, dia akan dicapai apabila ni proses pemaksimuman utility So bila kita nak mencapainya, syaratnya jika berlaku ketidakseimbangan. Contohnya marginal utility per ringgit barang X ni dia tak sama dengan ni asas teori dalam teori utility cardinal. Okey. Ni penting ini sangat penting. Okey. Apabila tak sama, nampak ni. MUX per PX ni lebih besar daripada MUY per PY, ataupun kita panggil marginal utility per ringgit barang X ni lebih besar daripada marginal utility per ringgit barang Y. So langkah pertama yang boleh dibuat oleh pengguna ini ialah pengguna akan menambahkan penggunaannya ke atas barang X saja. Sebab marginal utility per ringgit barang X ni lebih besar daripada marginal utility per ringgit barang Y. So langkah untuk menyimbangkan keseimbangan ni menambahkan barang X saja. Bila kita tambahkan, bila pengguna menambahkan penggunaannya ke atas barang X ni, so marginal utility per ringgit ni akan jatuh dan last sekali sama dengan marginal utility per ringgit barang Y. Okey, ini langkah yang sepatutnya lah untuk memaksimumkan utility. Kalau tidak mau kacau X, pengguna boleh memaksimumkan, mencapai kepuasan maksimum juga jika pengguna mengurangkan penggunaannya ke atas barang Y sahaja. Jadi sebab dia mengikut hukum utility suit semakin berkurang tadilah, mengikut bentuk keluk MU tadi. Jadi kalau dia mengurangkan penggunaan ke atas barang Y, so marginal utility per ringgit akan naik. Bila naik, marginal per ringgitnya akan naik. Dan yang rendah dia akan naik. Bila naik, dia akan sama balik semula dengan marginal utility per ringgit barang X. Okey? Tu. Dan langkah ketiga, basic yang ketiga untuk proses menyeimbangkan semula, dia tambahkan dua-dua. Dia tambahkan X dan dalam masa yang sama dia mengurangkan penggunaan barang Y serentak. Bila tambahkan X ni, marginal utility ni akan naik, marginal per ringgit barang X naik. Bila dikurangkan penggunaan barang Y pada waktu itu, bermakna marginal utility per ringgit barang ini ini akan turun, yang ini akan naik. Ini proses je lah. Tapi ini konsep dia. Konsep ni macam ni. Kita tambah barang X saja, ataupun kita kurang barang Y saja, ataupun tambah barang X dan mengurangkan barang Y serentak. Ini proses itu memaksimumkan utility. Yang pentingnya dia berdasarkan hukum utility suit berkurang lah. Okay. Dalam kes ini, kes yang kita sedang kaji ni, kalau lah marginal utility per ringgit barang Y ni lebih besar pula daripada marginal utility per ringgit barang X. So, apa yang perlu dilakukan? Menambahkan penggunaan ke atas barang Y lah. Supaya yang besar ni akan turun. Okey, bila kita tambahkan penggunaan ke atas barang Y ni, marginal per ringgit Y ni akan turun. Kalau tak nak guna Y, kita kurangkan penggunaan ke atas barang X. So, bila mengurangkan nilai marginal per ringgit barang X ni rendah, tapi bila kita kurangkan barang X, penggunaan barang X, dia akan naik balik. Marginal per ringgit barang X ni naik. Ataupun kedua-dua sekali lah. Artinya menambahkan penggunaan barang X dalam masa sama menambahkan penggunaan barang Y dan mengurangkan penggunaan barang X serentak. So dia akan balancekan semula lah. Ini langkah untuk membalancekan balik, ataupun kita panggil langkah mencapai keseimbangan semula. Okey? Terbalik daripada tadi lah. Okey, maksudnya apa-apa pun dia berdasarkan hukum utility berkurang. Tengok bentuk keluk MU. Okey, sekarang kita balik semula kepada contoh kita tadi. Keseimbangan asal tadi dicapai bila MUX per PX sama dengan MUY per PY. Tapi sekarang ni kita andaikan harga barang X ni, PX turun daripada RM3 kepada RM1. Bila turun,
Bermakna berlaku ketidakseimbangan. Nampak? Bila turun ni, MUX per PX ni dah tak sama dengan MUY per PY. Faham Sebab apa? Sebab harga baru X sekarang ni RM1. Kalau sebelum ni RM3 kan? Bila RM1, dia akan jadi 30. MU-nya 30 bahagi dengan RM1. Lebih besar daripada 20 bagi 2. Betul tak? Sebelum ini 2 sini 30 bagi 3 kan? 30 bagi 3 10. 10 10. Sebelum ni 10 10 kan? Kita tengok awal-awal tadi kan? 10 10. Marginal per ringgit X 10 sama dengan marginal per ringgit Y 10. Tapi sekarang ni bila harga dah RM1, 30 bagi RM1, dia akan jadi 30 lebih besar daripada 10 lah. Maknanya, apa maksud 30 lebih besar daripada 10? Maknanya marginal per ringgit barang X ni lebih besar nilainya sekarang berbanding dengan marginal per ringgit barang Y. Barang Y tak berubah kan, dia kekal pada 10. Tapi barang X ni dah jadi 30. Sebab apa 30? Sebab harga dia jatuh daripada RM3 kepada RM1. Faham Yang ni kena faham ni. Ni nak jawab soalan essay final. Final ada benda-benda macam ni untuk bab 4. Okey. So macam mana nak bila marginal per utility per ringgit barang X ni tidak sama dengan utility per ringgit barang Y. Dalam kes ini marginal utility per ringgit barang X ni 30 lebih besar daripada marginal utility per ringgit barang Y 10 kan. So macam mana langkah yang saya sebut tadi yang sebut saya tadi. Jadi pengguna perlulah berdasarkan contoh yang saya bagi tadi kan, menambahkan penggunaan barang X. Kalau barang Y, mengurangkan penggunaan barang Y. Ataupun kedua-duanya menambahkan penggunaan barang X dan mengurangkan penggunaan barang Y. Tetapi kita pilih yang pertama ni. Kenapa? Daripada 3 situasi itu nak menyeimbangkan semula, nak mencapai keseimbangan semula, dia boleh pilih salah satu tadi kan. Menambahkan barang X saja, mengurangkan barang Y saja, ataupun menambahkan kedua-dua, menambahkan X, menggunakan Y serentak. Itu cara nak menyeimbang. Tetapi masalahnya sekarang ni sebab kita nak kita tengok tajuk asal kita tadi. Kita nak menerbitkan keluk permintaan barang X, keluk permintaan individu barang X. Sebab harga barang X yang berubah. So bermakna kita fokus pada penggunaan barang X lah. Jadi dari segi X barang X, dari segi kuantitinya, apabila harga jatuh, kita kena tambahkan penggunaan barang X. So kita lupakan barang Y tu sebab kita bukan nak terbitkan keluk permintaan individu barang Y. Kita nak terbitkan keluk permintaan individu barang X. Dan apa? Sebab harga barang X yang berubah. Harga barang X turun. Bila harga barang X turun, barulah kita fokus pada kuantiti X lah. Barulah kita boleh terbitkan keluk permintaan barang X. Sebab harga barang X yang berubah. Buat apa kita nak fikir tentang barang Y? Betul tak? Walaupun situasi barang Y boleh digunakan untuk menyeimbangkan semula situasi ketidakseimbangan ni. Okey. Jadi tindakan pengguna untuk mencapai keseimbangan dengan menambahkan penggunaan mereka ke atas barang X ni, dia bersesuaian dengan hukum utility suit semakin berkurang. Itulah. So bila hukum tu kata apabila pengguna menambahkan penggunaannya ke atas satu barang dalam kes barang X, so marginal utility barang itu akan semakin berkurang. Marginal utility akan berkurang. So dekat sini memanglah bila dah harga tu dah RM1 kan, dia akan jadi macam ni lah. Okay? Dia akan jadi macam ni. Ni asal lah, asal tadi. Okay, ni asal Okay, ni asal. So nilai PYQY tiada perubahan. Ni asal tadi ni. Kerana harga barang X saja yang berubah. Okay? Harga barang X saja yang berubah. So ini asal Ini tak ada perubahan apa-apa ni. Ni 10 sama dengan 10. Okey, perbelanjaan pun 19 sama. Tapi sekarang bila dia berubah daripada RM3 kepada RM1, so dia jadi okey, dan kita tahu juga tadi semasa harga dia RM3 tu kuantiti kita dah andai tadi pada awal-awal tadi 3 unit kan. Okey, bila menambahkan penggunaan ke atas barang X, bermaknanya kuantiti ni daripada 3 unit ni akan bertambah lah. Lebih banyak daripada 3 unit lah. Kuantiti barang X ni ditambah untuk menyeimbangkan semula, untuk mencapai keseimbangan semula, dia menambahkan penggunaan ke atas barang X. Mungkin 4, mungkin 5, kita tengok.
Dan kat sini kita andaikan apabila harga dia sekarang ni turun kepada daripada RM3 kepada RM1, RM3 kepada RM1, kita andaikan kuantiti baru ni lebih besar daripada RM3 sebab bila menambahkan penggunaan kata barang X, maknanya kita andaikan kuantiti baru sekarang lebih tinggi daripada 3 unit, iaitu 9 unit lah. Kita letak 9 unit. Unit tu bebas, bebas pada pengguna tu lah nak letak berapa. Tadi tu maknanya kalau nak letak 4 unit pun tak apa, sebab 4 unit lebih besar daripada 3, sebab menambahkan penggunaan barang X tu maknanya lebih besar daripada 3 daripada sebelumnya kan. 5 unit pun boleh, 6 unit pun boleh, tapi kita letak dekat sini, saya letak dekat sini 9 unit lah. Okey, tu. Jadi daripada situlah maka pengguna dapat menyeimbangkan semula. Contohnya pada harga RM3 sebelum ini, kuantiti yang dimintanya adalah 3. Itu dia berada pada titik A itulah. Pada harga RM3, kuantiti pengguna ke atas, kuantiti diminta pengguna ke atas barang X adalah 3. So bila harga jatuh daripada 3 kepada 1, tak ikut skala ni, 1 ni sepatutnya kat bawah lagi tapi yang pentingnya harga jatuh daripada 3 kepada RM1, kita dapati kuantiti baru sekarang ni meningkat daripada 3 kepada 9 unit. Okey, 9 unit tu maknanya titik B itulah. Jadi kita sambung dua titik tu, titik A dengan titik B tu, maka kita dapat menghasilkan ataupun menerbitkan keluk permintaan individu bagi barang X lah. Sebab kita andaikan tadi antara dua barang tadi, barang X mengalami perubahan harga, barang Y tak mengalami perubahan harga pun, barang X saja kan, daripada RM3 turun kepada RM1. Okey, itu dari si konsep dia lah. Okey, jadi ni cara kita nak terang lah. Tapi nampak memang complicated sikit, tapi kalau pelajar refer buku, tengok baca satu-satu contoh dia buat macam mana ayat dia, boleh jawab kena praktis lah. Dia tak boleh baca sekali, tak boleh, dia kena 2-3 kali baca. Ekonomi ni cara yang paling tepat untuk jawab soalan esei ialah baca, faham, bila dah faham jangan tinggal, sebab bila tinggal lupa kena baca balik. Jadi baca, faham, buat lakaran rangka jawapan esei, hurai keluk balik. Itu cara ni, kena praktis 2-3 kali jugalah, buat nota ringkas sebagainya. Okey, so maka terbitlah keluk permintaan bagi barang X. Jadi kesimpulannya apa? Semakin rendah harga barang X, makin banyaklah kuantiti barang yang diminta. Begitu sebaliknya. Apa yang kita nak bagi tahu ni dekat sini, teori utility cardinal dalam bab 4 ni, teori pengguna ni kan, teori pengguna ni, gelagat pengguna ni, iaitu teori utility cardinal ni, dia memang related ataupun ada hubungan ataupun boleh dikaitkan dengan hukum permintaan, yang menceritakan tentang hubungan songsang antara tingkat harga satu barang dengan kuantiti diminta barang tersebut lah. Okey, yang tu. Jadi maknanya teori utility cardinal, teori utility pengguna ni, dia boleh menerbitkan keluk permintaan. Maknanya keluk permintaannya bukan boleh diterbitkan dalam bab 2 sahaja. Okey, dia bukan boleh diterbitkan dalam bab 2. Bab 2 kita ada cara nak terbitkan keluk permintaan individu kan. Tapi dalam bab 4 ni pun kita boleh terbitkan keluk permintaan juga melalui teori utility cardinal. Okey, yang itulah.